kekasih Allah, pilihan Allah dan simbol rahmat Allah buat seluruh alam kerana diutuskannya sebagai rahmat buat sekalian alam. Marilah kita memupuk perasaan kasih dan cinta kepada baginda. Belajarlah dari para sahabat bagaimana mereka membuktikan cinta kepada baginda. Beruntunglah mereka yang telah mencintainya dengan kecintaan yang mendalam, melebihi kecintaan terhadap diri, ibu bapa dan manusia sejagat. Kecintaan kepada baginda adalah bukti kesempurnaan iman kepada Allah. Baginda mengingatkan kita semua, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian, sehinggalah aku dia cintai melebihi cintanya kepada dua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, selamat petang untuk anda. Kita nak teruskan lagi perkongsian di waktu ini untuk membawakan pertemuan dalam rancangan Ibrah pada petang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Untuk anda juga boleh sama-sama tonton sekarang ini kita tengah terbitkan di Facebook Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar masih kita di waktu ini Alamaya juga. Jadi Ustaz ada di tempatnya pada waktu ini. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillahillazi bi'ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa kepada rancangan Ibrah pada petang ini. Alhamdulillah. Dan kita juga nak sambung lagi Ustaz rancangan Ibrah. Konsep kita membawakan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada petang ini kita nak membawakan perbincangan berkaitan tajuk kupasan surah An-Nur ayat ke-24. Dan untuk waktu ini, untuk mukadimahnya, mungkin kita nak tahu Ustaz, asbab nuzul, asbab penurunan ayat 24 ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Mukadimah silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang ini kita akan membicarakan tajuk ataupun kita akan membicarakan ayat utama dia. Ayat yang kita akan bincangkan pada petang ini adalah ayat yang terletak pada muka surat 352 dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24. Ayat yang ke-22 surah An-Nur, ke surat 352. Ayat dia ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat tu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk untuk kita baca satu persatu tu, nanti dia akan ambil waktu yang agak panjang. Saya ulang balik semula topik atau tajuk yang kita nak ambil ibrah atau perkara yang kita nak ambil teladan pada petang ini adalah berdasarkan ayat utamanya terletak pada surah An-Nur, surah yang ke-24 selepas surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-22, muka surat 352 di dalam Al-Quran. Okey, kalau kita baca ayat yang ke-22 surah An-Nur tersebut, ayat itu Allah Taala mengatakan bahawa wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah kata, dan janganlah orang yang ada kelebihan, kemudian dia ada kelapangan daripada kalangan kamu. Ya'tali itu maksudnya dia bersumpah. Jadi Allah kata jangan ada orang yang ada kelebihan, orang yang ada kelapangan, orang yang ada kekayaan daripada kalangan kamu, dia bersumpah tidak mahu lagi memberikan bantuan kepada siapa? Kaum kerabat dia. Kemudian kepada orang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah.
Kemudian Allah mengatakan bahawa wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. Kemudian Allah mengatakan bahawa ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, tidak mahukah supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, surah An-Nur ayat 22 ini Allah menegur seseorang. Ada seorang lelaki, dia kaya, dia ada banyak kelebihan Allah bagi pada dia, tetapi dia telah bersumpah tak nak beri bantuan kepada seorang lelaki, yang dia bersumpah tak nak bagi bantuan tu siapa dia? Dia itu ada hubungan darah daging dengan lelaki yang kaya tadi. Kemudian lelaki yang tak dapat bantuan semula sambung bantuan tadi, dia adalah orang yang miskin, bahkan dia orang yang berhijrah di jalan Allah. Kalau kita buka tafsir Ibnu Kathir ataupun kita buka dalam tafsir At-Tabari, sebab itu penting kalau kita nak faham sesuatu ayat, nak diambilkan sebagai ibrah teladan, kita cuba melihat bahawa adakah ayat ini, ayat yang kita baca dan sebagainya mempunyai sebab turun yang khusus. Dia panggil asbab an-nuzul. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari contohnya, ataupun buka dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir, ada menyebutkan ayat nombor 22 ni sebenarnya Allah menegur tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okay, siapa tak kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dan dalam kisah ni, lelaki yang Allah maksudkan, dia itu kaum kerabat, dia itu miskin, dia itu orang yang berhijrah di jalan Allah, dia itu namanya adalah Mistah bin Uthathah. Dia seorang lelaki, dia adalah sepupu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Mistah bin Uthathah. Dia adalah sepupu sepupu Abu Bakar Siddiq, yang mana dia ni seorang miskin, tapi dia juga terlibat dalam berhijrah di jalan Allah. Maka Mistah ni sebenarnya dia telah buat satu kesalahan yang besar. Kesalahan dia apa? Kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Nur, sangat popular, sangat masyhur cerita tentang ada 10 ayat yang Allah cerita tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha yang telah difitnah. Semua orang tahu kisah itu dipanggil hadisul ifki, iaitu satu fitnah, satu cerita yang tidak benar yang dilontarkan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka salah seorang lelaki yang bertanggungjawab yang mewiralkan cerita Aisyah ini adalah sepupu Abu Bakar sendiri, namanya Mistah bin Uthathah. Yang mana selama ini Mistah ini dia duduk di bawah tanggungan, maknanya Abu Bakar Siddiq yang memberi nafkah, yang menanggung Mistah. Sebab Mistah ni dia miskin. Allah kata dia tu miskin, wal masakin, dia daripada golongan orang yang miskin. Maknanya Abu Bakar Siddiq, dialah yang sponsor, dialah yang tanggung, dialah yang menjaga Mistah ini. Tetapi kesalahan Mistah yang besar dia buat kepada keluarga Abu Bakar, dia telah memfitnah anak Abu Bakar itu, melakukan perbuatan yang tidak elok. Kisah yang masyhur, kisah yang famous yang kita baca dalam surah An-Nur, ada 10 ayat yang Allah turunkan berkenaan dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Abu Bakar Siddiq mengetahui bahawa kisah ini diviralkan oleh Mistah, maka Abu Bakar telah pun bersumpah. Sebab tu ada perkataan wala ya'tali. Ya'tal tu daripada al-ila. Maknanya Abu Bakar telah bersumpah untuk memutuskan. Maksudnya Abu Bakar bersumpah pada awalnya untuk tidak lagi menanggung, tidak lagi untuk bagi nafkah kepada Mistah yang miskin tu. Abu Bakar bersumpah pada awalnya, dia bersumpah. Okey, kemudian turun ayat ini yang Allah memberikan tawaran kepada Abu Bakar. Ya Allah mengatakan bahawa, Allah kata apa? Hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Lepas tu Allah kata, tidakkah kamu mahu supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk permulaan pusingan yang pertama ataupun untuk yang 10 minit yang pertama ini, saya harap tuan-tuan dan puan jelas maksud ayat 22 surah An-Nur itu apa, apakah latar belakang penurunan ayat ini, kisah tentang siapa dan kepada siapa, dan kita akan sambung insya-Allah
selepas ini jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Itu dia di awal dia tentang mukadimah surah ini. Jadi kita sama-sama juga buka Quran kan, boleh tengok dan juga boleh hayati apakah maksud dalam ayat ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk siapa yang ingin menghantar soalan kepada Ustaz, insyaAllah akan jawabkan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi mendengarkan tausiah ilmu kuliah kita pada petang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in, untuk kita bincangkan lagi dengan tajuk kupasan surah An-Nur ayat 22. Macam mana pula perkongsian selepas ini? Kalau ada yang baru dengarkan kita ni, insyaAllah jom sama-sama kita buka Quran dan juga boleh sama-sama kita hayati. Dan para pendengar yang menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan kita sambung bincangan bersama Fadil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di surah An-Nur ayat yang ke-22, surah ke-24, muka surat 352 yang sedang kita bicarakan dalam segmen Ibrah pada petang ini. Jadi pada ayat tersebut kita telah pun sama-sama dapat mengetahui bahawa ayat ini diturunkan disebabkan kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah pun melafazkan sumpah untuk tidak lagi memberi nafkah, tidak lagi menanggung sepupunya iaitu Mistah bin Usasah, kerana Mistah telah buat satu kesalahan yang besar, kesalahan yang melibatkan maruah Aisyah radhiyallahu anha, maruah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu Abu Bakar telah bersumpah untuk tidak lagi mahu membantu Mistah. Tetapi turun ayat Quran yang menegur sikap Abu Bakar. Bahkan Allah menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Jadi Allah kata, tidak mahu ke orang itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Maknanya Allah offer kepada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar kena buat apa? Abu Bakar ni Allah suruh, Allah kata, hendaklah dia wali'afu. Wali'afu tu maknanya benar-benar memaafkan. Lepas tu waliyasfahu. Waliyasfahu ni maknanya berlapang dada. Maknanya ada dua perkara yang Allah Ta'ala suruh Abu Bakar buat tindakan. Pertama, untuk dia memaafkan. Yang kedua, untuk dia berlapang dada. Memaafkan tu, maaf, semua orang sudah maklum, maafkan kesalahan. Yang kedua, berlapang dada tu kalau kita baca dalam tafsiran ayat, merujuk supaya maknanya tidak mengambil apa-apa pun tindakan kepada Mistah. Lepas ayat ni turun, tuan-tuan, apakah tindakan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq, beliau menyahut, beliau sangat-sangat suka untuk mengambil teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi maaf dan berlapang dada. Selepas itu Abu Bakar Siddiq jumpa semula kepada Mistah. Abu Bakar Siddiq bersumpah, dia kata, wallahi, demi Allah, lan anza'uha minhu abadan. Dia kata demi Allah, aku tidak akan lagi mencabut daripada engkau selama-lamanya. Maksudnya apa? Abu Bakar Siddiq bersumpah kepada Allah bahawa dia akan jaga Mistah, dia akan tanggung Mistah. Maknanya dia telah memaafkan Mistah bin Usasah. Jadi kalau kita tengok ayat itu, dia punya ibrah dia apa? Ibrah dia sebenarnya, saya rasa tuan-tuan pun dah boleh baca, tetapi pun dia dah boleh tangkap. Ibrah pada surah An-Nur ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak offer kepada kita, maknanya Allah nak tawarkan kepada kita, kalau kita boleh memaafkan orang lain, seperti mana Abu Bakar Siddiq memaafkan Mistah, kalau kita boleh berlapang dada, kita tidak mengambil apa-apa tindakan di atas kesalahan yang orang lain buat kepada kita, di atas kesalahan yang orang telah menzalimi kita, maka Allah tawarkan kepada kita, iaitu kita akan mendapat pengampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala, kita semua, Allah Ta'ala tawarkan kita. Nak tak kita semua Allah ampunkan dosa-dosa kita? Nakkah Allah tawarkan pengampunan dari Allah? Nak tak Allah maafkan kita? Sedangkan selama ini kita popular, kalau pada bulan Ramadan kita popular dengan doa yang
Allahumma innaka afuun karim kan. Allahumma innaka afuun tuhibbu tu kan. Kita kata Allah Maha pemberi maaf. Tetapi pada ayat ini Allah bagi jalan. Jalannya apa? Kita memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan menawarkan kemaafan, pengampunan dosa kepada kita. Jadi dia punya ibrah dia sebenarnya adalah jadilah seorang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Apakah dia punya kelebihan, fadilat dia? Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup ini. Jadi untuk menguatkan lagi ibrah dia ataupun pengajaran pada petang ini berdasarkan surah An-Nur tadi tu, maka kita elok juga kita sebutkan bagaimana Nabi SAW mengambil tindakan untuk memaafkan orang lain. Dan cerita yang sangat popular iaitu cerita yang Nabi SAW selepas dia dakwah di Taif, Nabi berdakwah di Taif, kemudian Nabi ditolak dakwahnya, bahkan Nabi dicederakan oleh penduduk Taif dengan dibaling dengan batu dan sebagainya. Maka apabila Nabi keluar daripada Taif, Nabi sampai di Qarnul Manazil. Hadis yang kita nak cerita ni hadis yang dia sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang mana ketika Nabi sampai dekat Qarnul Manazil tu, atau boleh kata dalam hadis Qarnin Tha'alib tu, maka Nabi angkat kepala dia nampak ada awan yang memayungi dia, dan nampak Jibril datang kepadanya. Yang mana Jibril kata kepada Nabi Muhammad bahawa Allah telah hantar satu malaikat jibal, satu malaikat yang bertugas menjaga gunung-gunung. Maka tiba-tiba malaikat gunung tu sampai, fasallama alayya, malaikat tu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, dia kata, ya Muhammadun, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni Allah Ta'ala telah, dia bagi salam kepada Nabi. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaum engkau kepada engkau. Aku ni malaikat pembawa gunung, dan Allah Ta'ala telah hantar kepada aku litakmurani bi amrika, untuk buat apa saja yang engkau nak. Kemudian malaikat gunung menawarkan, dia kata apa? Dia kata, atbaqtu alaihim al-akhsabain. Dia kata, kalau kau nak, aku ambil dua gunung yang ada di Mekah ni, nak dilemparkan, nak diberikan kepada penduduk Taif, aku akan buat, kata malaikat gunung. Kalau kita jadi tempat Nabi, duduk di kedudukan Nabi, bayangkan, agak-agak kita akan terima tak offer tu? Kan, agak-agak kita nak ambil tak terima, kita nak terima tak tawaran daripada malaikat pembawa gunung tu? Kalau kita siap-siap, kalau kita mungkin kita siap gulung tangan lagi, inilah masanya, kan, biar pada muka dia. Kan? Tetapi apa tindakan Nabi SAW, tuan-tuan? Nabi mengatakan apa? Dia kata, Nabi menolak tawaran itu. Bahkan Nabi kata apa? Bal arju an yukhrijallaha min aslabihim min may ya'budullahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata tak apalah, tak payahlah, kata Nabi. Dan Nabi ni dia berharap kepada Allah, semoga penduduk Taif ni yang telah menzalimi Nabi tadi tu, yang telah menyiksa Nabi, baling Nabi dengan batu tadi, moga-moga zuriat dia yang akan datang, mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hadis ni menunjukkan apa? Hadis ni Al-Imam An-Nawawi letak dalam Riyadhus Shalihin, dia letak di bawah tajuk apa? Bab memberi maaf kepada orang lain. Maknanya kalau kita nak bandingkan kita dengan Rasul, rasanya Rasul lagi banyak dia punya orang menzalimi Nabi, orang kata Nabi bukan-bukan, mencederakan Nabi. Tapi apa tindakan Nabi SAW? Walaupun dia didatangi oleh malaikat pembawa gunung, kan? Tetapi apa tindakan Nabi? Adakah Nabi berendam? Adakah Nabi akan membalas dengan keburukan? Tidak. Nabi memaafkan, bahkan Nabi mendoakan. Nabi mohon kepada Allah supaya nanti akan datang zuriat-zuriat mereka ni akan menyembah mentauhid, akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga hadis ini menguatkan surah An-Nur tadi, kisah Abu Bakar As-Siddiq tadi, untuk kita mengambil teladan bahawa jadilah seorang yang pemaaf, sebagaimana Abu Bakar memaafkan Mistah, dan sebagaimana Nabi SAW memaafkan umat kaum dia yang berada di Taif. Kita sambung lagi insya-Allah
Sekali lagi kita akan bertemu. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Dan para pendengar, terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar. Kena faham, kalau dia lupa, dia gila, dia tak ingat, macam mana nak dia ada tanggungjawab itu? Dengarkan Agama dan Peradaban setiap hari Rabu pada pukul 12.30 hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi mendengarkan tausiah ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita bincangkan dengan tajuk kupasan surah An-Nur ayat 22. Okey, kita juga nak sambung lagi sedikit lagi, tapi kita pun dah terima Mona. Ya, soalan-soalan di WhatsApp. Kejap lagi kita akan sampaikan. Ya, dan untuk waktu ini, untuk sambungannya silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan dan puan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita telah pun mendapat pelajaran ibrah pada petang ini, iaitu setelah kita mendengar pengisian kita pada petang ini, tausiah kita pada petang ini, moga-moga saya dan tuan-tuan dan puan kita jinakkan hati kita, kita buang segala perasaan dendam kita maafkan orang lain, kerana Allah janji kepada kita, Allah Ta'ala akan memaafkan kita semua dengan pengampunan, kerana Allah itu adalah Tuhan yang suka memberi maaf. Kalau kita tiru sifat macam Allah, Allah Ta'ala sangat suka kepada kita. Dan kita maafkan orang lain yang selama ini telah buat kesalahan kepada kita. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW, seperti mana hadis yang kita baca tadi riwayat Bukhari Muslim, Nabi sendiri memberikan pengampunan, memaafkan kesalahan penduduk Taif. Lepas tu ada satu hadis lain yang menarik juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, yang mana hadis ni Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana Nabi cerita, Nabi tunjukkan Nabi-Nabi dulu kalau mereka terluka berdarah di muka-muka mereka, Nabi pernah mengusap darah di wajahnya, lalu Nabi berdoa apa? Bukan doa supaya ya Allah hancurkanlah mereka, tidak. Tetapi apa kata Nabi SAW? Nabi kata Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kata ya Allah ampunkanlah bagi kaumku, sesungguhnya mereka itu tidaklah mengetahui. Tengok, Nabi dapat tindakan yang negatif. Di para Nabi, mereka dicederakan tetapi mereka tidak mendoakan keburukan, bahkan mereka memohon supaya Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Itulah ibrah yang kita nak ambil pada
pada petang ini, iaitu jadilah seorang yang pemaaf. Kemudian untuk bagi semangat lagi kepada kita agar kita betul-betul menjadi seorang yang suka memberi maaf, sentiasa suka memberi maaf. Tak perlulah kita tunggu untuk Aidilfitri semata-mata Syawal yang minta maaf. Okey, walaupun kita cerita tajuk di bulan Syawal, bukanlah untuk kita mengatakan memberi maaf itu hanya bulan Syawal, tidak. Bila-bila kita digalakkan untuk kita memberi kemaafan. Baik, untuk kuatkan cerita ini ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dalam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Takhrij Al-Miskat, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Hadis ini sebenarnya ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, berapa kali aku nak bagi maaf kepada khadam?" Maksudnya kalau kita ada bibi kan, kita ada pembantu khadam, lelaki dia tanya Rasulullah, berapa kali aku nak memaafkan khadam aku? Yalah kadang-kadang kan khadam ni kan suruh buat lain, orang suruh buat lain, kan dia buat kerja lain. Kadang-kadang marah. Kadang-kadang kita kata, aku nak potonglah gaji kau bibi. Kan? Setengah bulan kita katakan. Kan? Asyik lembab aja kadang-kadang tu kan. Jadi nak kita tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa kali aku nak minta maaf? Berapa kali aku perlu maafkan dia?" Dia tanya sampai 3 kali. Kali pertama Nabi tak jawab, kali kedua Nabi jawab, kali ketiga Nabi jawab. Kemudian pada kali ketiga Nabi menjawab. Nabi kata apa? "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Nabi kata apa? Nabi kata, engkau maafkanlah dia setiap hari 70 kali. Maksudnya bukanlah menunjukkan kepada batasan 70 kali saja. Nak menunjukkan bahawa kepadanya banyaknya, seringnya memberi maaf kepada khadam. Itu khadam tu. Kan? Maafkanlah. Jadi di sini hadis-hadis ini dia menguatkan kepada kita supaya jadilah seorang yang pemberi maaf. Jadi kita ada waktu sikit lagi waktu ini. Jadi izinkan saya untuk menyebut beberapa lagi ayat untuk menyokong kepada lepas dengarnya segmen Ibrah ni, kita dah menjadi seorang yang suka memberi maaf. Kita dah mula mesej orang dah, saya maafkan awak, dah telefon orang dah maafkan. Okey, untuk menguatkan ini, izinkan saya menyebut lagi beberapa kelebihan lain. Kalau kita maafkan orang kan, apa kelebihan bagi selain daripada Allah mengampunkan dosa kita? Okey, kelebihan lain iaitu kelebihan lain kalau kita beri maaf kepada orang lain ini, sebenarnya kita telah menunaikan perintah Allah. Sebenarnya memaafkan orang lain ini juga sebenarnya adalah perintah dari Allah. Itu maksudnya kalau kita suka maafkan orang lain, orang tu buat salah kepada kita, kita maafkan mereka, sebenarnya kita sudah menunaikan perintah Allah. Yang ini tolong tulis ayat-ayatnya, surahnya nombor berapa, muka suratnya berapa. Okey, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 199, muka surat 176. Surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 9199, halaman 176. Okey, kemudian kelebihan yang ketiga, kalau kita maafkan orang lain ni, kan, Allah Ta'ala akan bagi kita pahala di sisi dia. Kita dapat pahala sebenarnya. Bukan sekadar kita boleh tenang fikiran kita, dah tak sakit hati, dah fikir pasal orang lain. Kita tidur pun boleh fikir pasal orang. Kadang-kadang kan, tidur fikir pasal orang kan. Sampai mengigau kita. Jadi moga-moga kita maafkan orang ni, Allah maafkan kita. Lepas tu kita menunaikan perintah Allah, Allah bagi pahala kepada kita. Dalil dia, tulis surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat nombor 40. Halaman 487. Surah Asy-Syura, surah nombor 42, ayat 40, muka surat 487. Allah beri ganjaran kepada kita. Ayat tu, orang buat jahat, kita boleh bagi dia dengan kita boleh balas dia. Contohnya kalau hukuman qisas kan, kita boleh balas balik. Tapi kalau kita maafkan, Allah bagi pahala di sisi Allah. Kemudian yang keempat, kalau kita maafkan orang lain tau, itu tandanya hati kita baik. Itu tandanya kita ni baik sebenarnya. Dalil dia surah Ali Imran. Tulis surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 134, muka surat 67. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 134, halaman 67. Kita akan jumpa Allah suka orang yang memberi maaf ini. Allah kata wal'afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Allah kata hujungnya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Dan yang kelima, last sekali yang kelima, kalau kita maafkan orang lain tau, bukan menandakan kita ni dayus, bukan menandakan kita ni lemah, bukan menandakan kita ni apa. Sebenarnya kita akan menjadi bertambah mulia di sisi Allah, di sisi manusia. Sebab ialah
orang buat salah kepada kita, kita maafkan. So agak-agak apa persepsi orang kalau kita maafkan orang lain, kita akan menjadi bertambah mulia. Ini Nabi sebut dalam hadis sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa raf'ahu. Jadi Allah kata apa? Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan ini kecuali dia akan mendapat kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang mempunyai sifat merendah diri, tawaduk kerana Allah, melainkan Allah pasti mengangkat darjatnya. Riwayat Muslim. Jadi hadis ni Nabi bagi semangat kepada kita, bagi motivasi kepada kita untuk menyokong ayat surah An-Nur 22 tadi tu. Okey, kalau kita maafkan orang lain, kita ni menjadi mulia di sisi Allah. Bahkan orang lain pun kata, orang-orang pun akan pandang mulia kepada kita dengan kita maaf. Jadi kesemua sekali pelajaran yang kita dapat pada petang ini, pelajaran yang utama kita ambil surah An-Nur tadi tu, Allah memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita sokong dengan ayat lain, kita dapat ada 5 kelebihan kalau kita jadi seorang yang pemaaf kepada orang lain. Okey. Ada, mungkin kita boleh raikan soalan kalau ada daripada pendengar. Ya, Ustaz. Betul. Kita ada soalan, Ustaz, yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita 01129004. Ada yang bertanya dari sahabat pendengar kita di Kedah. Pokok Senang ni, Ustaz. Orang Pokok Senang. Awak jauh. Jauh. Tu dia. Tapi dia boleh tengok kita. Alhamdulillah, syukur kan dengar kuliah kita petang ni. Yang bertanya, Ustaz, bolehkah kitab Asbabun Nuzul dibaca tanpa guru, Ustaz? Okey, yang pertama pastikan asbabun nuzul, sebab turun ayat tu rujukannya tu hadis-hadis yang sahih. Sebab banyak di luar sana di pasaran buku-buku yang tulis pasal asbabun nuzul. Tapi ada riwayat-riwayat yang lemah. Jadi pastikan dulu yang pertama, dapatkan dulu asbabun nuzul yang riwayat-riwayat dia itu riwayat yang boleh diterima. Satu. Yang kedua, sebaik-baiknya kalau boleh ada asbabun nuzul yang mudah faham. Tapi ada kala ada asbabun nuzul ni kita perlu berguru juga. Jadi apa-apa pun berguru itu bertanya kepada yang bidang dia tentang asbabun nuzul ataupun tafsir, ianya adalah lebih dicadangkan dan dia lebih aula dan lebih afdal supaya kita tak tersalah dalam membaca riwayat-riwayat tentang penurunan mana-mana ayat Al-Quran. Itu adalah jawapan. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kata-kata terakhir dan kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya. Okay, kata-kata terakhirnya adalah jadilah seorang yang pemaaf, lembutkan hati, doa pada Allah supaya Allah lembutkan hati kita, buang sifat keras hati kita itu kan. Jadi supaya agar kita menjadi seorang yang pemaaf. Dan mungkin ada satu lagi ayat yang saya tertinggal untuk menguatkan surah An-Nur tadi juga. Allah Ta'ala akan berikan pengampunan kepada kita. Bahkan Allah suruh kita cepat beri maaf. Mungkin ada orang kata, banyak kita kempen ayat ni, ada yang kata, tunggulah Ustaz, nanti saya fikir. So tengok fikir lagi. Jangan fikir lagi sebab surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat 133, muka surat 67, Allah suruh kita bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ujungnya Allah kata, wal'afina 'anin nas. Yang tadi tu, yang kita baca tadi tu. Kalau nak jadi orang yang baik tadi tu. Ayat tu depannya Allah kata, bersegeralah dapat kepada pengampunan Allah. Jadi jangan tangguh untuk maafkan orang. Kalau boleh selepas ni, terus maafkan orang. Jangan tunggu hari besok. Sebab kita takut kita terlepas peluang. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kita meninggal tanpa sempat maafkan orang. Rugi kita. Rugi. Jadi, jadilah seorang yang maaf. Cepat-cepatlah memaafkan orang lain. Moga-moga kita mendapat manfaat. Wallahu ta'ala. Masya-Allah. Itu dia apa yang kita boleh pelajari begitu banyak sebenarnya mesej-mesej yang kita boleh dapatkan di situ. Tambah-tambah bila kita bincang dari sudut ini, kupasan surah An-Nur ayat 22 ni pelbagai lagi persepsi intipati yang boleh sama-sama kita hayati insya-Allah. Adaptasikannya dalam kehidupan kita. Ya, insya-Allah. Ya. Dan untuk Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah Ustaz, ada masa ada rezeki kita akan jumpa untuk pertemuan yang akan datang Ustaz. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah nanti dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga yang dengarkan kita. InsyaAllah teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru 89.8 mencuci